Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب وبصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran. Malam ni sambung kitab Munatul Musalli. Muka surat (53) Rumi 53. Muka surat 13 Jawi. Muka surat 13 Jawi sebelah daripada bawah, Rumi 53. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kata setengah hukama. Hukama ni kalau bahasa asalnya hukama, orang yang hukama, hikmah, orang yang hikmah, orang yang bercakap secara hikmah. Apa kita panggil? Orang bijak pandai. Orang bijak pandai. Dan kata setengah hukama, setengah kata orang bijak pandai. Maknanya dia bukan yalah, ulama lah, bijak pandai. Bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Allah. Dalam sembahyang tu ada 12,000 perkara. Dia tak sebutlah satu-satu. Tapi ada 12,000. Macam-macam ada dalam sembahyang. Kemudian maka disimpankan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Disimpankan tu bahasa dulu apa dia panggil? Dimasukkan. Disimpankan 12 perkara. Okey. 12,000 perkara tu ada dalam 12 perkara. Terhimpun. Disimpan, bahasa sekarang panggil terhimpun. Terhimpun 12,000 perkara di dalam 12 perkara. Barang siapa yang berkehendak sembahyang, siapa yang nak betul-betul sembahyang sungguh, solat sungguh, maka tak dapat tiada. Bahasa dululah, tak dapat tiada tu bahasa sekarang panggil mesti. Tak dapat tiada, tidak boleh tidak. Orang dulu cakap panjang kan. Tidak boleh tidak. Maknanya tidak boleh tidak. Maksudnya iyalah. Tak dapat tiada. Lawan dia lah, tak dapat tiada. Maknanya mesti ya. Ada, mesti ada. Tak dapat tiada, mestilah. Daripada mengetahui, mesti kena tahu, dan mengerjakan, mesti kena buat 12 perkara itu, supaya sempurnalah sembahyangnya, supaya daripada 12 perkara tu dapat 12,000 perkara. Maka 6 perkara dahulu maka 6 perkara dahulu, iaitu sebelum daripada masuk kepada sembahyang, sebelum sembahyang, dan 6 perkara kemudian daripadanya, selepas kemudian daripadanya, bukan selepas sembahyang, masuk dalam sembahyang.
Tengok bahasa dulu. Seni dia. Memang kita baca memang dia tak mendatangkan apa-apa hukum pun kat situ. Salah ke betul ke tak kisah pun, tak datang apa-apa. Tapi tengok dia punya seni tu. 6 perkara, maka 6 perkara dahulu tu sebelum. Daripada masuk kepada semayang. Mana sebelum semayang kena buat 6 perkara ni. Okay? Betul? Dan 6 perkara lagi, kan ada 12 tadi. 6 perkara lagi tu, kemudian daripada nya tu domain, nya tu bukan apa, imbuhan. Bukan imbuhan dia panggil. Ya, nya tu lah. Kembali kepada mana? Kalau kembali kepada sembahyang, maknanya lepas sembahyang lah. Kemudian tu selepas. Ya ke gitu? Bukan. Bukan. Kalau kata 6 perkara kemudian daripadanya, maknanya 6 perkara lepas sembahyang. Sebelum sembahyang kena buat 6, lepas sembahyang kena buat 6. Salah faham gitu. Mujurlah ianya sekadar dia nak bagi pembahagian je, bukan hukum. Kalau hukum dah salah faham hukum ni. Nya tu nya kembali kepada mana? Kembali kepada dahulu. Maka 6 perkara dahulu. 6 perkara dahulu daripada masuk kepada sembahyang. 6 tu sebelum sembahyang. 6 lagi selepas sebelum sembahyang. Selepas sebelum sembahyang. Maknanya sembahyang lah. Selepas sebelum sembahyang. Kalau biasa, kalau malam-malam baca aja ni tak penting pun. Tapi nak faham, cuba tengok bahasa orang dulu. Selepas sebelum semayang. 6 perkara kena buat sebelum semayang. Tu simple lah, kita boleh faham. Sebelum semayang. 6 perkara lagi selepas sebelum semayang tadi tu. Sebelum semayang, semayang, selepas semayang. 3 kan? Sebelum semayang, sembahyang, sebelum semayang, sedang, tengah semayang, selepas semayang. Yang tu apa? Selepas sebelum semayang. Sebelum semayang, selepas dia apa? Semayang. Bukan selepas semayang. Jadi, kalau bahasa sekarang, 6 perkara sebelum semayang, 6 perkara lagi dalam semayang. Kalau nak cakap belik-belik sikit, sebab tu dia kata ahli hukama. Orang bijak pandai. Orang bijak pandai tak cakap macam kita. Straight to the point. Tak ada. Dia tak cakap macam kita. Kita serabut lah cakap, nak apa ni? Nak apa? Kau nak apa ni? Kan? Kita orang biasa, serabut. Tak mau. Orang tu tak. Dia kona kot tu. Orang bijak pandai. Akhir sekali, kena aku. Kena balik kat dia. Orang bijak pandai bercakap. Dia tak sama macam kita cakap. Jadi, 6 perkara sebelum semayang. 6 perkara lagi tengah semayang. Dalam semayang. Bukan lepas semayang. Okay. Pertama, ilmu. Yalah, ilmu sebelum semayang. Sebelum semayang. Takkan tengah-tengah semayang baru nak belajar. Jadi, pertama ilmu. Kerana sabda Nabi SAW, amal yang sedikit, yang dalam pengetahuan itu, maknanya amal sikit, amal ibadah dia sikit aja. Amalan dia, semayang ke puasa ke apa-apalah, sikit. Tapi dalam pengetahuan itu, apa yang dia buat tu dia belajar dulu, ada ilmu. Terlebih baik, bukan lebih baik, terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Amal banyak tapi tak belajar. Bukan kata tak sah. Tak, cuma dia tak belajar apa yang dia buat tu. Dan dia buat banyak kali. Bagus kalau sah. Kalau kebetulan sah. Kalau kebetulan tak sah, rugi dia. Tapi kalau dia buat sikit aja, tapi penuh pengetahuan dia belajar, maka itu lagi baik. Dia sembahyang, yang wajib tak payah cerita lah. Yang wajib mana boleh kita nak buat perbandingan. Yang sunat-sunat, dia tak sembahyang banyak. Sembahyang, katalah, sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, sembahyang sunat ni, qabliyah subuh lah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Dia panggil solat sunat yang muakkad. Yang muakkad. Dia yang tu 10 je dia buat. Berbanding dengan orang ni bangun tahajud daripada pukul 3 sampai subuh dia buat solat tahajud. Mungkin boleh jadi berapa puluh rakaat. Tapi yang dia buat tu, dia tak tahu, tak belajar pun semayang. Tak belajar pun. Yang buat 10 rakaat ni tadi, dia belajar. Tapi dia malah. Dia tengah-tengah semayang, alang-alang semayang, dia tambah semayang lagi 2. Macam tu je. Duha malah. Sebab duha dia tak boleh alang-alang. Boleh tak semayang duha alang-alang? Mana boleh. Lepas semayang subuh nak tunggu duha. Itu bukan alang-alang. Kalau nak semayang qabliyah ba'diyah, boleh alang-alang. Sebab memang dah semayang. Sebab tu tak susah sangat. Tak susah sangat pun tak apa-apa orang buat. Tapi tak susah sangat lah. Kalau duha paling susah. Kalau witir yang buat sebelum tidur ataupun itu, susah. Kalau witir lepas semayang isyak, senang. Okay.
Maka dia buat dia pemalas sikit. Dia buatlah yang 10 sunat tu je. Berbanding dengan orang ni sembahyang banyak. Kita tambah lagi apa-apa. Tapi dia tak belajar sembahyang. Mana lagi baik yang buat 10 tadi? Dia baca Quran bulan Ramadan aja. Lepas tu tutup, tunggu Ramadan akan datang. Tapi tajwid dia tahu, makhraj letak huruf kat mana dia tahu, dia belajar semua cukup. Nun mati bertemu dengan mim, tahu jawab. Mim mati bertemu dengan mim, tahu jawab. Huruf-huruf yang perlu ditebalkan, perlu dinipiskan. Qalqalah, semua ikhfa, izhar, mak jaih, mak wajib. Semua dia boleh. Dia tahu, tapi malah rugi. Ada tak baca? Baca bila? Baca bulan Ramadan. Tu saja. Berbanding dengan rajinlah baca Quran Ramadan dan luar Ramadan, tapi tak belajar pun. Lebih baik yang baca Ramadan tu. Tapi bunyi macam ekstrim juga tu. Orang nak baca Quran, bagi je lah. Bukan cerita nak bagi, baca nak baca pun. Baca Quran hukum sunat. Tak wajib. Tak baca Quran tak berdosa. Malah tak reti baca pun tak berdosa. Hanya satu je surah yang wajib, iaitu Fatihah. Itu pun sebab tak sembahyang. Tapi kalau baca wajib betul. Jadi macam mana nak selamat kalau dia tak reti? Jangan baca. Tak berdosa. Kita takut dosa. Dia tak belajar. Nak mengelakkan dosa macam mana? Jangan baca Quran. Cerita Quran ni. Taklah berdosa. Yang terbaik, belajar dan baca. Tak payah sembang lah. Memanglah bagus. Cuma nak kata, aku malah betul belajar baca Quran. Tapi, tak nak dosa. Macam mana nak buat? Jangan baca Quran. Kita kena mengaku lah benda tu sunat. Bukan kita kata, marilah kita pakat-pakat jangan baca Quran, tuan-tuan, puan-puan tak payah. Bukan tu. Dia tak nak belajar. Bila dia tak nak belajar baca Quran, kalau dia salah berdosa. Kita kata jangan baca tu selamat dengan dia sebenarnya. Jangan baca. Tapi kalau kata pergi lah belajar, dah cakap berbuih tak boleh belajar. Habis macam mana? Jangan baca Quran, jangan baca. Kerana kita selamatkan dia daripada dosa dengan tak baca Quran. Tu tengok. Perbandingan. Kita kadang-kadang semangat kuat dan kita nak beramal aja. Lebih-lebih lagi kalau umur kita tu dah agak lewat. Dululah kau masa muda-muda, sekarang dah lewat sikit, 40 ke atas, mungkin 50, mungkin dah pencen. Tak boleh ujung-ujung ni. Paling kurang pun ujung-ujung kita pecutan terakhir sebelum mati. Biasa okey lah tu, sebab yang penting pengakhiran kita. Belajar. Masa tu dah penat dah, 50 lebih nak mengaji, nak belajar. Saya pernah ajar seorang makcik ni, umur 60, bahid. Allah, payah nak ajar. Macam-macam objection, macam-macam bantahan. Akhir sekali dekat 2-3 bulan juga. Payah nak fahamnya. Alah kali nak tanya, makcik ni ada lagi ke haid? Tak ada dah, menopause 5 tahun dah. Menyesal aku mengajar. Menopause 5 tahun dah. Dia kata nak ilmu Ustaz. Nak ilmu buat apa dah, habis dah. Bukan menopause dah, menostop terus. Kalau pause tu boleh play balik. Ini menostop. Allah. Alang-alang sebut pasal tu. Jemput datang 11 bulan 3. Pelancaran kitab saya, Fiqh Wanita, Bab Haid Nifas Istiadah, Hotel Mandorah. Boleh datang dapatkan kitab pukul 9 pagi 11 bulan Mac. Dapatkan kitab kat Hotel Mandorah. Tahu kau kat sini? Tak tahu? Tak tahu. Tak kau nak kena buat dia apa? Sui Garden kot. Kita ni tarah-tarah Mandorah je. 9 hari bulan, boleh pergi sana dapatkan kitab saya karang sendiri. Kitab khas untuk warga Pahang. Saya ada tulis dekat penghargaan tu untuk warga Pahang, bukan warga lain. Yang lain datang tu dia menumpang aja. Kalau nak lebih lagi, lepas dapatkan kitab pukul 9 pagi 11 bulan Mac tu, hari Sabtu tu, masuk daurah dalam tu. Ada daurah saya buat sampai petang, daripada 10 pagi sampai pukul 4.30 sampai asar lah. Tak pun hantar orang perempuan. Tapi yang tu kena daftar dulu sebab maksimum 100 orang. Sekarang dah 80 kat 90 dah. Lagi 10 orang lah lebih kurang. Datang satu Malaysia, Singapura datang, Indonesia datang, Papua Ni pun datang. Selangor ramai datang. Yang paling sikit orang Pahang, 9 orang. Buat kat Pahang. Aduh. Nak kena cakap juga. Realiti 9 orang Pahang terbaik. Orang PSG ada seorang. Saya tak tahu perempuan yang mana. Yang lelaki-lelaki ada dalam 20 orang kot. Perempuan dalam 60 lebih sekarang.
60 ke 70 60 gitu lah. Perempuan ada dalam 20 orang. Tapi semua luar. Selangor ada paling ramai sekali. Melaka, Johor, Kedah, Perak tak ingat ada ke tak? Yang lain tak ingat lah. Tapi ada lah satu Malaysia. Semua ramai-ramai. Yang paling sikit pecah rekod orang Pahang. Tak boleh nak tolong lah. Kalau ada temeluh ke, tak pun duduk bentung tu, boleh tolong Pahang juga. Tak boleh juga, tak ada. Tak boleh tolong lah. Memang betul-betul 9. Jadi boleh datang 9 dijemput lah. Kalau sekadar nak datang ambil kitab ataupun dapatkan kitab tu, tak payah datang, tapi jangan masuk dalam tu. Dalam tu lain, dewan tu lain, tu khas untuk daurah, kena daftar awal sikit. Ada sampai pagi sampai petang, ada makannya apa semua kan. Lepas tu kita bacalah kitab tu, daurah lah kitab tu. Tapi kalau setakat nak tu datang ramai-ramai, tak biar ramai biar penuh. Satu mandurah tu, hotel tu ada banyak bilik kan. Hari tu, bulan lepas hari, penuh lah. Diorang conquer semua. Tu pun tak cukup. Sibuk duk cari homestay lagi. Maksimum pun 100 orang. Maksimum. Okay, boleh. Tu jemputan lah. Jemputan saya sendiri. Boleh datang. Paling kurang-kurang pun pergi dapatkan kitab. Lepas tu buat selfie masuk Facebook. Paling kurang pun. Ada banner besar untuk tarik gambar. Lepas tu konon-konon macam masuk darah. Buat macam pandai. Alah, dah macam tak biasa pula. Kena selalu buat gitu. Okay. Kalau lagi cantik, hantar rumah pergi masuk. Hantar rumah masuk. Dia tak payah masuk lah. Kalau tak nak masuk lah. Lelaki kan. Itu lah. Okay. Ada lagi berapa belah orang je. Habis. Jadi, amal yang sedikit dalam pengetahuan. Amal sedikit, tapi ada ilmu. Lebih baik daripada amal banyak tapi tak belajar. Apa sahaja. Puasa ke? Bila sebut yang ni, bukan yang wajib Yang wajib jahil ke tak jahil ke memang kena. Ni yang sunat lah. Sebab tu dia kata yang banyak. Mana boleh buat yang wajib banyak? Mana boleh? Wajib kalau semayang 5 tak boleh nak buat 10. Berdosa. Sebab tu kata yang banyak. Okay. Dalam Matan Zubat Ibnu Ruslan. Matan Zubat ni teringat cerita dia. Dia karang, lepas tu dia buang kat laut. Dia karang kitab tu dia buang kat laut. Dia naik kapal, dia buang kat laut. Dia ikat batu lagi. Dia kata, kalaulah aku karang ni lillahi ta'ala bukan kerana nama bukan semua, pasti ilmu ni bermanfaat, akan tersebar lah. Tapi kalau aku ada udang di sebalik batu, tak ikhlas, dia tenggelam lah dekat dasar laut. Akhir sekali terdampar di tepi pantai. Tak jumpa kat nelayan. Nelayan tengok, tak kerti baca. Bawa pergi ke qadi ataupun mufti lah kat tempat tu. Mufti qadi tu tengok, ini bukan calang-calang. Sampai sekarang orang tak baca. Apa dia nak cerita ni? Dia punya kitab dia dalam bentuk macam syair lah. Wa kullu man, dulu hafal, sekarang tak hafal mana sangat pun. Dulu kena hafal semua. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia kena nyanyi-nyanyi baru jadi. Saya tak nyanyilah kan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap sesuatu tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya akan ditolak, tidak akan diterima. Sebab tu dia cantik lu belakang ni macam pantun kan, belakang-belakang. Kalau baca siap nyanyi lagi membah. Masa hafal tu tak erti apa pun. Hafal je. Sekolah pondok harap dulu main hafal, mampu tak erti apa pun. Kita kata bodoh aku hafal. Apalah mu ni. Apa saja tapi tak erti. Apalah aku dah paksa tak lulu. Akhir sekali setelah 5 tahun, 10 tahun, oh ya Allah mujur aku hafal. Dia bukan guna masa tu. Itu ada sedikit pengajian cara dulu dengan cara sekarang. Cara dulu hafal. Lepas tu baru faham. Cara sekarang tak payah hafal, janji faham. Macam universiti kan, dia tak suka hafal. Keluarkan isi penting daripada kitab buku yang saya suruh baca minggu lepas. Keluar. Lepas tu bahas. Kritis kritik. Kritik. Oh, soal jawab. Maka dia panggil pemikiran yang kritis, pemikiran yang macam itulah. Tapi pondok dulu, malah sekolah agama pun dulu tak gitu. Hafal dulu. Apa hafal, memang tak faham. Hafal. Lepas tu baru
guna. Setelah 5 tahun lepas pada tu. Sekali tengok macam tu lah. Benda hafal tapi tak faham. Macam burung kakak tua. Bagi salam. Wajib jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak wajib jawab. Mula-mula rasa gitu. Orang semua dah mengata. Tapi lepas pada tu guna. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan dia beramal tanpa ilmu, amalannya akan tertolak, tidak akan diterima. Kata Ibn Ruslan dalam Matan Zubat. Nabi pernah tengok seorang Nabi pernah tengok ada seorang pelik dekat pintu masjid. Rupanya syaitan. Dia nak masuk masjid macam takut-takut. Nabi tanya, apa yang kau tengah buat? Syaitan tu jawab, aku nak masuk masjid, rosakkan solat orang yang tengah semayang tu. Tapi aku takut dekat orang yang tidur tu. Cerita ni pun masyhur. Aku nak kacau orang tengah semayang. Tapi aku takut dekat orang yang tidur. Maka Nabi tanya, kenapa pula kau takut? Dekat orang yang tidur, dia tidur. Patut takut dekat orang semayang. Dia jawab, orang yang solat tu tak reti, jahil, tak belajar pun. Jadi nak kacau dia senang je. Petik sikit apa-apa dekat hati dia, dia was-was terus. Sedangkan orang yang tidur tadi, dia penuh dengan ilmu. Malah tidur dia pun tengah berpahala. Tidur kerana apa? Tidur waktu ni. Katalah qailulah, katalah tidur pukul 12.30. Kenapa niat tidur pukul 12.30 tengah hari? Niat nak bangun tahajud. Maka tidur dia tadi, tidur berpahala. Dapat pahala tidur dia. Qailulah dalam setengah jam lebih kurang. Dia niat tu. Nanti dia akan segar lepas pada tu. Lepas tu dia tidur. Dia nak bangun pukul 3 pagi senang. Maka dia niat tidur pukul 12.30 tengah hari itu. Dia panggil qailulah, sunat dapat pahala. Dia buat semua dengan ilmu. Sembahyang dia semua dengan ilmu sebagainya. Yang sembahyang ni sembahyang, lepas sembahyang, tanpa belajar. Tanpa belajar. Maka setan kan kuat ibadah dulu, mula-mula dulu. Bukan setan, ketua setan. Tak ada tempat yang dekat atas bumi ni yang dia tak sujud. Akhir sekali apabila sujud kepada Adam, dia fasajadu, semua sujud illa iblis. Nak kira dari segi ibadah, dia banyak ibadah, malah dia tahu kat celah mana dia nak kacau. Memang ada setan khusus yang ditugaskan untuk mengacau orang sembahyang. Dia cukup pakar. Sebab tu hati-hati kalau kita sembahyang kita tak pernah dikacau. Tak, terbalik tak? Dia panggil reverse psychology. Hati-hati kalau kita tak pernah sakit, demam, batuk, sesemua apa jenis sakit lah. Hati-hati. Bukan kata apa, hati-hati. Sama juga. Hati-hati kalau sembahyang kita tak pernah pun diganggu oleh syaitan. Hati-hati. Bukan kata apa, sah-sah, hati-hati. Sebab yang tak diganggu ni memang salah. Sebab tu tak ganggu. Syaitan hanya ganggu yang jalan yang benar. Jalan yang salah dia tak ganggu. Kenapa aku sembahyang asyik macam rasa khusyuk aja? Cek balik. Bukan kata tak, cek balik. Okey semua. Okey, alhamdulillah. Rupanya ada benda yang salah. Oh, patut pun tahiyat aku salah. Tahiyat kan tak bunyi sangat, baca at-tahiyat. Macam tu. Patut pun syaitan tak kacau dah. Memang kalau dia kacau, silap-silap dia orang ni pergi belajar. Baik aku tak kacau, dia terus dalam kejahilan. Macam tu juga. Aku takut dekat orang tidur, kata syaitan tu. Sebab kalau aku pergi kacau orang yang semayang, kalau orang yang tidur ni tersedar, tengok, salah semayang dia betul kan, macam mana? Padahal orang yang semayang tu dah berpuluh tahun dah salah. Sebab tu aku takut nak masuk, nak kacau orang semayang. Sebab ada dia, nanti dia betul kan? Macam tu lah. Habis tu apa cerita kalau berhati-hati, kalau tak pernah sakit? Hati-hati. Sebab yang tak pernah sakit ni Firaun. Firaun tak pernah. Firaun bersin pun tak pernah. Tak pernah. Nak beritahu, lalat pun tak pernah hinggap. Lalat ni, kalau yang hinggap tu maknanya adalah lalat tu suka. Lalat pun tak pernah hinggap. Firaun sakit tak pernah, bersin pun tak pernah. Bersin kan ada sesuatu nak buang, tak ada. Last kali dia ngaku Tuhan. Sebab tak pernah sakit, demam apa. Jadi kita kalau tak pernah demam, tak pernah sesama, tak pernah apa, langsung hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati, cek balik. Pernah, lega lah. Sakit tu rahmat tu. Dia tak lah. Tak, bukan maksud cek tu, bukan maksud kecil mani, darah tinggi kau, bukan. Sakit macam kepala kejap esok sembuh. Tu bukan sakit tu. Habis kalau dia doktor sahkan darah tinggi tapi dia tak sakit, tak guna juga doktor punya tu. Apa kita tak nak doktor kata awak ada darah tinggi, okey saya dah sakit, lega. Bukan maksud tu. Maksud sakit tu sakit sungguh.
Bukan doktor kata sakit. Kadang-kadang doktor kata je sakit, kita tak sakit pun. Awak banyak kolesterol ni, tak rasa apa pun. Maknanya tak sakit. Dari segi maksud ni tak sakit, tu tak sakit lah tu. Bukan maksud tu. Dia tak pernah cek memanglah. Antara cara nak sihat seumur hidup, jangan cek, betul. Sebab tahu-tahu baca Yasin lah, tahlil. Betul. Tapi yang maksud kita ni bukan yang tu. Dia kena sakit kepala. Paling-paling pun mungkin setahun 2-3 kali gitu. Jadi tak mau selalu sangat sakit. Lepas tu semua lepas batuk-batuk, tak mau macam setahun 2-3 kali. Sakit pula sikit lah. Sakit kepala kan, makan apa-apa sikit, paracetamol segar, batuk setahun sekali, macam tu okey lah. Sesama setahun 2 kali, tu je lah. Tapi tak nak lah sakit lama-lama, tak nak juga. Nabi Sulaiman diberi pilih antara ilmu dan kuasa. Maka Nabi Sulaiman pilih ilmu. Lepas pilih ilmu, kuasa ikut kat belakang. Kita tahu kuasa Nabi Sulaiman langit, bumi, laut. Kontrol semua. Allah bagi pilih, adakah kamu mahu ilmu atau kuasa? Nabi Sulaiman kata, aku nak ilmu. Dengan ilmu tu datang kuasa. Tapi dengan kuasa belum tentu datang ilmu. Yang kedua, sebelum semayang ni kedua. Yang pertama, ilmu dulu sebelum semayang. Kalau tidak, sembahyang tu tak rasa apa, tak jadi apa, jadi adat aja. Uduk kerana sabda Nabi SAW, tiada semayang itu. Tiada semayang tu kita boleh terjemah macam-macam. Tidak dinamakan semayang, tidak sah semayang, tidak sempurna semayang, tidak macam kita boleh terjemahkan tiada tu. Bergantung kepada kesalahan kita lah. Kesalahan kecil, kita tidak sempurna semayang, tapi sah. Kalau kesalahan tu besar, tidak sah semayang. Tu tiada tu macam-macam boleh kita terjemah. Melainkan dengan tahur. Tahur tu suci. Melainkan dengan bersuci. Tak ada semayang melainkan bersuci. Salah bersuci, semayang hebat, khusyuk macam mana pun tak sah. Bersuci tu maksudnya wuduk lah. Sebenarnya bukan wuduk, campur sekali mandi wajib. Campurlah sekali. Jadi sembahyang yang tak ada wuduk tak sah. La yaqbalullahu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tak terima solat seorang tu sehingga apabila dia berhadas sehingga dia berwuduk, baru Allah terima. Jadi wuduk kena settle lah sebelum sembahyang. Settle apa? Settle belajar. Berapa ramai yang tak nak belajar bab wuduk? Dia bab tahur, taharah, dia terbahagi kepada wuduk, mandi wajib, istinja. Yang ini paling orang tak suka belajar kali. Wuduk, ambil air semayang. Allah, lomong dah ambil semayang pun nak belajar lagi. Tu. Mandi wajib. Allah, tak kata-kati. Sampai tak ada sebab nak mandi wajib dah. Mandi wajib banyak kali sampai tak ada sebab dah nak mandi wajib. Tak lama dah tak mandi wajib ni. Takkan nak belajar lagi. Tu. Yang ketiga, istinja. Tak berasa sangat istinja, kita tukar sembahyang. Basuh berak. Allah, basuh berak tak kata-kati. Omong nak tahu basuh berak sendiri dah. Ya ke? Tukar bahasa Arab sikit, istinja. Kitab mana belajar istinja? Kitab mana mu belajar basuh berak? Tak sedap punya. Kitab mana belajar? Bila sebab belajar, dia kena cukup lah syarat-syarat rukun-rukun belajar. Rukun belajar, dia kena ada kitab, dia kena ada guru, dia kena ada murid, dia kena ada manhaj, dia kena ada suasana, environment. Tu baru belajar. Kalau tidak, tak nama belajar. Mak dia ajar dulu. Ada ke? Ada kitab? Tak ada, tak nama belajar. Bila sebut belajar je, dia kena cukup 5 rukun. 5 rukun belajar dia panggil. Rukun. Tak cukup 5, dia tak panggil belajar. Dia panggil dapat tahu gitu. Kena elok. Nasib-nasib elok, betul. Nasib-nasib tak betul. Jadi kitab mana yang kita khatam bab wuduk? Kalau ada satu cukup lah. Khatam tu bukan maksud wuduk ada 6, niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Oh, itu kan belajar tu betul lah. Pertama, niat. Niat tu nak niat apa? Niat yang sah macam mana? Niat yang tak sah macam mana? Apa yang perlu ada dalam niat itu? Kemudian basuh muka. Muka tu apa? Bahagian mana muka? Nak basuh tu cara macam mana? Air macam mana? Bila automatik, bila saya kata basuh, automatik kena bicara bab air. Air apa? Air sirap boleh? Air Nescafe boleh? Oh, tak boleh. Air apa boleh? Air mutlak. Air mutlak tu benda. Kena belajar pula air mutlak. Ada 7. Lepas tu air mutlak kadang-kadang bau. Kadang-kadang masin macam air laut. Boleh ke? Boleh. Kenapa pula? Panjang. Sebab nak belajar bab wuduk saja. Tapi
Semua kata ilmu tu ilmu rendah. Bila tanya khatam kitab fiqh mana bab wuduk, bab mandi wajib, bab basuh berak, satu kitab pun tak khatam. Macam mana boleh tahu? Tahu macam mana? Agak-agak. Berapa ramai orang belajar mandi wajib? Rukun mandi wajib ada berapa? Lepas tu mengalirkan air. Air tu pula tahu tak air mutlak? Mungkin tak ada masalah lah. Lepas tu ada tempat-tempat yang terkepit-kepit tu, tempat-tempat yang berkerimput tu, macam mana? Perlu wajib duduk ke tidak? Yang ada spring. Tak duduk dia tak kalau berdiri dia, boleh masuk air kot celah-celah tu. Tak boleh masuk. Habis macam mana buat? Kelebek ke mana? Tarik ke? Kena belajar tu. Itu agama. Itu Nabi ajar. Habis kita agak-agak lah. Nasib baik agak-agak tu betul. Nasib baik agak-agak tu tak betul macam mana? Sekarang dah semayang berapa lama dah? Dah 40 tahun sejak balik. Tengok salah. Tak guna. Habis tu kata nak kena qada 40 tahun punya semayang. Sebab salah mandi wajib. Takkanlah, Islam tu kan mudah. Memang mudah. Mu tak ngaji umur 9 tahun. Lepas tu umur 49 baru 59 baru cerita Islam tu mudah benda. Memang mudah, kejap je belajar. Asalnya 2-3 jam habis dah. Tapi ada tak belajar? Belajar mandi wajib 2-3 jam. Cuba fikir. Ada ke tak? Belajar satu-satu lah. Bab mandi wajib, bab istinja. Sampaikan kalau tanya. Orang tak semua orang boleh jawab. Dia berak. Nak tahu senang je orang tu belajar ke tidak. Bagi teka-teki. Dia panggil. Teka-teki. Teka-teki kelakar je. Boleh jawab, mana belajar lah tu. Dia berak. Tak basuh. Okey. Tak basuh lah. Biar gitu. Tak payahlah bayang. Semua duk membayangkan. Tak payah bayang. Basuh. Berak tak basuh. Lepas tu ambil uduk. Lepas ambil uduk, nak semayang. Kata ambil lah. Kita buatlah cerita 12.30 tengah hari. Tak, belum zuhur lagi lah. Rasa sakit perut, buang air. Tak basuh. Lepas tu, ambil uduk terus. Lepas ambil uduk, tak basuh, pergi tengok TV. 12.45. Bau lah. Biar lah bau. Kita bukan nak cerita hukum. Dia tengok TV. 1.25 azan. Masuk bilik air, basuh. Tak ambil uduk dah. Pergi semayang. Sah. Payah nak jaga. Sah kan? Sah. Asal pula tak sah. Habis tu dia kata, apa? Tangan kena kubul dan dubur kan membatalkan uduk. Pakai sarung tangan ke? Itu tangan gonyoh kat belakang ni. Yang batal tapak tangan. Belakang tangan tak gonyoh kat tu. Ikut pandai kau mu, ikut pakai siku. Pandailah nak buat macam mana. Cuma kita bukan nak cerita satu. Kalau tak pernah lalu tu, mana boleh tak basuh berak? Satu. Jadi wuduk tak sah. Bila kata wuduk tak sah kerana ketika ambil wuduk ada najis, berak tak basuh. Dia tak belajar. Senang je kan, susah pun. Sebab syarat sah wuduk bukannya kena suci daripada najis. Penuh tahi kat badan pun boleh. Dengan syarat anggota wuduk tu rata semua. Tapi tak boleh semayang. Tak boleh semayang bukan sebab tak sah wuduk. Tak boleh semayang sebab antara syarat sah semayang adalah suci daripada najis. Maka sebab ada najis tak boleh semayang. Memang tak boleh. Wuduk sah. Tak ada kena-mengena pun. Habis tu macam mana? Basuhlah najis yang ada tu. Lepas basuh semayang lah. Simple je. Mandi wajib. Tok guru dulu cerita. Dulu kan kalau kahwin duduk rumah tua lah terus untuk malam tamu, malam kedua, malam ketiga tu 3 hari. Bilik air ada 1. Lepas aku terima nikah, takkan tidur asin tidur sekali tak? Takkan tengok aja. Malam tu masalahnya esok pagi tu tua nak jadi makmum menatu nak jadi makmum bilik air ada 1. Agak-agak beratur. Lepas tu kalau lepas keluar pada bilik air, rambut basah. Mestilah basah mandi wajib. Malu tak? Orang dulu malu. Dah sah kan tu orang sekarang. Dia kata janji betul. Apa nak perlu malu kan? Lepas tu dia orang boleh berpeluk-peluk. Lepas akad nikah boleh cium-cium apa lagi.
Boleh entah apa-apa dia buat. Sampai ada sekarang yang keluar outdoor. Outdoor tu okey lah sebenarnya tengok. Tapi outdoor sampai angkat dekat sawah padi, baring kot tu, baring kot ni. Tak betul lah. Yang dalam tu tak payah cerita lah. Yang luar pun sama. Sebab apa dia berani buat? Sebab dia kata dah sah. Orang dulu rambut basah subuh tu, malu, ya Allah, muka rasa tak tahu letak kat mana. Tapi tak boleh. Bilik air ada satu. Tu orang sekarang, orang dulu. Hilang muruah lah. Sah. Habis kalau sah boleh buat apa nak suka, buat apa yang dia suka? Tak boleh. Dia ada muruah dia panggil. Orang boleh panggil maruah. Syarat dia muruah. Jatuh. Tambah-tambah lagi yang ada nama dalam agama. Ada sikit lah. Imam ke, apa ke, bila ke, ustaz ke apa kan. Yang tak kahwin lagi, lepas tu kahwin. Allah. Tok Guru tak bagi. Dulu duduk tepi longkang, tepi alo-alo. Bukan longkang, alo air. Ada sawah, tak ada alo. Tempat air lalu gitu. Petang, lepas asar, diorang duduk main bola, kita malah main bola. Pakai jubah. Duduk tepi tu. Ambil batu baling-baling. Kejap motor lalu. Tengok. Gitu Nak tunggu maghrib. Diorang main bola. Tok Guru mari naik kereta lalu. Tengok. Malam tu kena ketuk. Mana dia duduk tepi tu? Apa salah ke? Berdosa ke? Bukan. Jatuh maruah. Habis kalau yang duduk tepi tu main gitar, okey je. Mu siapa? Mengaji apa? Mengaji agama ni? Berdosa ke? Nampak kita tu. Dosa ke? Tak dosa. Dia ada lain. Orang sekarang tak? Berdosa? Tak. Halal. Betul? Nanti orang tengok. Siapa suruh tengok? Nampak? Dia jawab. Aku tak tunjuk dia. Dia yang tengok. Siapa suruh dia tengok? Kita bukan boleh tutup semua mata orang, mulut orang. Dia punya popeng dia punya jawab. Kita tahulah dah pernah tegur orang. Lepas kena kita balik. Jadi dalam masalah ni kena sempurnakan belajar bab wuduk. Kerana kalau tidak tak sah. Jadi soalan, jawapan tadi, macam mana nak hilang malu tadi yang kata mandi tadi lah, yang orang dulu kan satu toilet aja ada, mandi lah apa kat situ, pakat-pakat beratur, keluar rambut basah. Tapi tua keluar rambut basah tak malu lah. Ini cerita yang baru kahwin. Macam mana nak buat? Mengaji fiqh senang je. Malam tu lepas dah selesai semua dah tidur kan? Semua. Tapi tak boleh keluar ada tidur dekat tempat ruang tamu. Mana ada bilik banyak pun. Kalau keluar orang tahu, mandi siap, ada apa pandai dia. Tak boleh, orang tahu. Nak macam mana nak sorok tak? Kan susah, ambil air je. Ambil air katalah satu ni yang besar ke untuk berkonon-konon minum. Air mutlak Di situ ada tingkap dalam bilik. Kalau dulu lagilah berlantai dia ada jarak apa? Lubang-lubang lagi. Macam mana nak buat? Lepas dah buat apa yang nak buat, settle dah semua. Mandi wajib terus. Mandi wajib macam mana? Ambil air, sapu, basuh kepala. Ratakan kepala. Habis air dah, tidur. Lap-lap tidur. Esok bangun, basuh daripada leher ke bawah. Rambut tak basah. Mandi wajib tak? Boleh sambung ke lepas tidur? Kalau mengaji bab mandi wajib, tak ada masalah, sambung lah. Bukan wajib mualak pun. Basuh kepala dulu malam tu pukul 12. Pukul 5 pagi, basuh daripada ni ke bawah. Orang tengok, rambut kering. Hilang lah, tak adalah malu tu. Masalahnya hari kedua, tua-tua tengok, kering juga. Hari ketiga, kering juga. Something wrong ke? Menantu aku ni, tak dapat cucu aku kalau macam ni. Tak kisahlah, yang penting tak hilang. Ni Tok Guru cerita dulu. Zaman dulu, petani tu. Nak bagi tahu malunya. Dan dengan fiqh selesai, dia mengaji. Tapi kalau orang yang tak mengaji, macam mana nak buat? Tak kerti nak buat macam mana. Duk basah kepala. Tu je nak cerita tu. Cuma tu lah, dia akan boleh datang ke fitnah yang lain pula. Macam mana tanya kan, nikah kan nikah. Okey bah. Okey ke bah aku tengok rambut kering. Takkan dia nak cakap, malu. Tapi okey lah. Risau je bapak mentua. Tahu-tahu mengandung. Lega. Macam mana dia buat? Takkan dia sembahyang tak mandi wajib. Apa dia? Menantu mengaji fiqh nama dia. Ketiga, pakaian pun penting juga kerana firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid.
Firman Allah. Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Maksud ambil tu pakailah. Ambil tu maksud sempurnakan pakaian nak pergi masjid. Yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang muslimun, bangun beri peringatan, Tuhanmu kamu agungkanlah dengan masuk sembahyang. Wa thiyabaka, pakaianmu, fatahhir, bersihkanlah pakaian. Jadi pakaian kena jagalah juga daripada kekotoran. Sama juga bab aurat. Okey, sekejap. Bab wuduk tadi. Ada orang dah mengaji, dia tahu. Ada orang tak mengaji, ni bab orang perempuan. Undur balik bab wuduk. Setiap kali kuliah muslimat, saya ngajak. Awal-awal lagi kita terangkan beberapa perkara yang kritikal yang perlu diubah dengan segera. Walaupun tak masuk kitab lagi. Sebab nak tunggu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun baru masuk bab tu. Saya terus beritahu beberapa perkara lah yang kritikal. Antaranya bila saya masuk kelas-kelas muslimat, saya akan tanya dulu. Ambil wuduk, masuk segmen tak? Ramai yang selit kat belakang. Ni segmen ni, kita laki tak panjang, sebab kita sikit-sikit ni kan. Sebab tu dia tak panjang. Kalau ni, 20 tahun agak-agak panjang mana? Sebab dia ni payah nak panjang. Yang sini laju panjang. Ini. Payah nak panjang ni. Tapi kalau 20 tahun macam mana? Ada setingkal. Logik ah. Yang ini 20 tahun sampai kaki. Yang atas atau belakang ni, ini yang kat sini ni. Yang panggil sideburn. Orang Melayu panggil apa? Itu dah bagi tahu dah tu. Tahun masa PKP tu. Saya bagi tahu. Sideburn bahasa Melayu. Kalau tidak jangan mengaku Melayu kalau tak tahu ni apa benda. Sideburn tu bahasa Inggeris. Bahasa Melayu apa? Tak ingat habis ke tak ada? Ada bagi tahu. Time PKP saya ingat lagi. Macam tahun 2021 kot. Ataupun 2020 gitu lah. Dah bagi tahu dah. Bahasa Melayu. Melayu kita panggil apa ni? Rambut keseluruhan semua yang kecil-kecil. Bahasa Melayu. Kata orang Melayu. Bukan. Anak rambut tu dia keseluruhan yang mana ada kecil-kecil halu tu. Tu panggil anak rambut. Ni bahasa Melayu. Sideburn tu bahasa Inggeris. Sideburn. Asal panggil sideburn? Side tepi. Burn apa? Bakar. Tak tahu apa nama. Tapi kalau tengok kamu memang sideburn lah. Saya nak tahu bahasa Melayu apa? Kita ada ni. Bahasa jiwa bangsa. Ambil. Bahasa Melayu pun tak tahu. Lepas tu ngaku Melayu. Okey. Tali tudung. Boleh Google. Tali tudung orang Melayu cakap. Apa benda? Tudung pakai. Tahu tak nama dia tali tudung? Bukan pakai tudung ada tali. Itu tali tudung juga. Ini tali tudung. Orang mengaji kitab lama. Kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Kifayah ada tak? Asal ada juga Kifayah tu 1924 punya kitab. 1890 punya kitab. Ini 1890 ni ya. Tapi tak ada kot dalam ni. Tak ingat ada ke tak ada tulis. Rasa tak ada. Kitab Wishahul Afrah. Semua cerita tali tudung. Mak nak bagi tahu orang dulu cakap, bukan orang dulu ni bahasa Melayu, ini dia panggil tali tudung. Bila dia tebal, dia panggil jambang. Kalau dia tak tebal, dia halus gitu, dia panggil tali tudung. Kalau panjang dia macam tali kan. Tali tudung. Kenapa tali tudung? Tak tahulah, tapi itulah. Tak percaya boleh Google bab tu. Memang ada tali tudung. Dia kata apa? Rambut sisi yang tumbuh gitulah adalah. Yang masa sekolah rendah selalu kena tarik dengan cikgu. Sebab degil. Tali tudung ni. Ni tali tudung ni, sideburn ni, kalau 20 tahun orang perempuan, orang lelaki bersama, dia akan panjang. Tapi panjangnya mungkin sejengkal saja. Bila nak ambil wuduk, dia serabut, menyemak. Cara dia buat, ambil, dia bubuh belakang telinga, ambil wuduk. Mazhab Syafi'i, ni, tempat tumbuh tali tudung ni, di atas muka dia tumbuh. Bila dia tumbuh di atas muka, maka wajib basuh. Contoh, kalau atas hidung ni ada 3 urat bulu, rambut tumbuh 3 urat. Ada taik lalat, lepas tu ada 3 urat. Panjang ni. Wajib basuh tak bulu? Wajib. Sebab apa? Wajib basuh muka, bukan wajib basuh bulu. Bulu atau rambut tadi 3 urat tu. Tak. Wajib basuh muka. Dah bulu tu tumbuh atas muka, dengan bulu-bulu lah wajib basuh. Betul tak? Tiba-tiba ada jerawat batu. Ni. Tak picit lagi. Kalau picit banyak keluar. Contoh. Wajib basuh tak sekali dengan bukit-bukit gunung tu?
Mata dia mata yang tak pecah lagi. Wajib basuh dengan mata jerawat tadi. Sedangkan yang wajib basuh muka bukan bisul. Bisul lah, bukan jerawat. Dah bisul jerawat tu tumbuh atas muka, dia jadi muka lah. Faham dia punya cara. Tiba-tiba dia ada dua hidung. Satu hidung kat sini, satu hidung kat sini. 4 biji, 4 lubang. Nak orang ni buat contoh. Wajib basuh tak dua-dua hidung? Yang wajib basuh muka bukan hidung. Dah hidung mu tumbuh atas muka, wajib basuh hidung sekali lah. Tu lah logik lah. Telinga dia entah macam mana cacat tumbuh kat sini atas dahi. Ni. Okay. Wajib basuh tak? Telinga atas ni. Wajib lah sebab dia tumbuh atas muka. Jadi kita tahu apa sahaja yang tumbuh atas muka, dia adalah muka dan wajib basuh ketika ambil wuduk kan. Okey, sekarang saya tumbuh kat atas apa? Atas muka ke atas kepala? Atas muka, maka wajib basuh. Bila wajib basuh, kenapa selak? Selak, mana apa selit? Bila selit, seorang umpama, kalau ada bulu 3 helai, dia cuma basuh bulu, dia tak basuh. Tak sah wuduk dia. Bulu, sayang, mana boleh basuh? Aku buat rebonding lagi kata ni. Contoh lah. Tak boleh basuh. Dia pegang kat situ, dia basuh sini aja. Bulu 3 urat tu dia tak basuh. Tak sah wuduk. Sebab bulu tu adalah muka kerana dia tumbuh atas muka. Logik lah. Tiba-tiba segmen selit. Siapa yang ajar tu? Suami lah kena ajar. Sebab dia biasa orang perempuan, orang lelaki tak ada masalah ni. Dia memang biasa duduk gitu. Memang tak masalah lah. Sebab tak boleh nak selak. Tak boleh nak selak. Lelaki. Perempuan. Sebab dia suka simpan panjang kan. Dia akan jadi panjang. Kita sikit-sikit. Rapat tak? Mesin. Okey, buktinya wuduk ilmu rendah tak payah ngaji, akhir sekali jadi macam tu. Dan bukti betul nombor 2, kerana wuduk tak sah sembahyang. Tu. Habis tu nak buat macam mana? Yang itu cara nak selesai dah buat dulu, nak buat macam mana lah, tak tahulah, dah umur pun dah 60 dah pun. Memang duk main selak ke celah ni aje. Habis tak sembahyang selama 60 tahun. Itu kena PM tepi. Buat pekah boleh PM tepi, tak boleh. Dia PM tepi. Macam mana nak settle. Tapi bukan PM sajalah. Pisang standan, ayam bakar, telur 3 biji. Lepas tu buruk kuning. Lepas tu boleh kita cerita. Cari mazhab ke apa ke. Kita boleh bincang. Tapi hukum mazhab Syafi'i gitu lah. Kita pergilah kejap Afrika. Tiket kapal terbang ke Afrika. Sebab mazhab Maliki. Bagilah tu clue-clue dia tu. Kita boleh settle. Tapi itulah. Cape Town lah. Cape Town. Biar aku nak berjalan ni. Lepas tu kita bincang hukum tu di sana. Kalau tidak, kau tahu 60 tahun sembahyang. Itulah. Ba'arat. Kembali balik kepada perempuan. Sebab kita sebut perempuan, lelaki yang kena ajar suami. Tahu tak, bila pakai kain telekung dua pieces, satu sampai ke lutut, satu lagi kain yang macam banyak yang jual, berkemungkinan, berisiko untuk tak sah sembahyang. Bukan kita tak sah, ada risiko. Kain sembahyang ada 2 jenis. Satu daripada masuk, terus sampai ke bawah. Sampai ke kaki. Ada sekarang yang terbaru dia keluar tangan lagi. Ada tangan sikit. Okey? Kat sini. Ada yang paling masyhur dulu sampai sekarang, satu sampai ke peha, sampai ke lutut. Lepas tu satu lagi yang dalam tu lah, kain dalam. Ada 2 kan. Yang 2 tu, cerita yang 2 tu. Ada risiko untuk batal sembahyang? Macam mana risiko dia? Jika dia sembahyang slow-slow aja, kipah tak ada apa, tak ada, biasa je, slow-slow, mungkin tak ada masalah. Tapi bila dalam kan, kadang-kadang ni dia tolak, macam bertolak-tolak. Jadi kain dia, kain semayang, kain semayang tu macam ni. Yang atas tu. Sebab apa? Kan dia bergerak. Allah, kan bergerak-gerak gitu kan, dia ke depan. Macam itulah. Ke depan, gerak ke depan. Kipah pula laju. Buatlah masalah apa pun. Ke depan. Sekali jadi kan. Masih biasa masa nak bangun rakaat seterusnya ke kan. Tak kisahlah, yang penting ke depan macam ni. Tak nampak dalam. Mana nampak? Okey. Dalam pakai apa? Dalam. Biasanya pakai t-shirt, tak pakai apa-apa. Sebab dah tutup. Kalau pakai t-shirt sekali pun. Kalau kita, masa dia terbang tu, kita berhentikan masa. Freeze time tu. Shit. Berhenti. Okey. Berhenti kan. Cuba intai. Nampak? Apa mana ketiak ke apa ke sini ke? Nampak? Tak usah sembahyang. Allah, ba'aurat je pun katakan tak tahu. Kalau mengaji, kita jumpa lah. Tapi kalau dia sembahyang relax, Allah, slow gitu aja, tak ada terbang, akhirnya selesai. Sebab dia melekat je kat badan. Jadi lebih baik, saya dah sebut sebenarnya kat sini, sebab kita aurat lagi tu. Ada dalam ni, kitab ni ada.
Macam mana saya kata? Balik ni yang dah ada tu pakai juga jangan buang. Tapi kalau dah buruk, beli yang lain, satu daripada atas dan bawah. Mahal sikit kot, 100 apa lebih. Tempat dia ada bunga, dia ada macam-macam, cantik. Tapi masuk, sampai bawah. Oh, Kedah panggil serelum. Ada orang Kedah. Serelum tu, masuk, suruh ke bawah. Lepas tu ikat. Tu aja. Maka tak ada risiko tu. Nak selak, kena selak ke bawah. Selak ke bawah sebab aurat wajib ditutup pihak atas dan pihak tepi. Kita dah bahas panjang lebar bab tu. Pihak bawah tak wajib tutup. Sebab tu kita pakai jubah. Kalau orang intai kat bawah nampak underwear sekalipun, sah. Siapa suruh intai kat bawah? Tapi kalau kat tepi, sisi dan ikut atas, tak sah kalau nampak. Kita dah bincang. Orang lelaki. Sebab nak cerita bab pakaian ni, bab aurat. Kata dengan sempurna 6 perkara sebelum sembahyang, baru sempurna sembahyang. Ni bukti dia. Apa dia lagi? Orang lelaki. Ni, tak kancing. Dia pakai kain kat dalam, kat luar dia pakai baju Melayu ke apa. Kalau kat dalam ni keseluar pun tak apa lah. Bila tak kancing, yang tak kancing yang betul-betul ini. Kancing ini. Kalau kat dalam tu, kalau intai nampak pusat, tak sah sembahyang dia. Tapi siapa nak intai? Tak ada orang intai. Bukan kata ada orang intai. Kalau intai nampak, tak sah sembahyang dia. Sebab aurat wajib ditutup pihak keliling, tepi dan atas. Nampak? Cara nak settle macam mana? Cara nak settle, kancing. Ataupun kalau tak nak kancing juga, habis nak tunjuk bulu dada. Bukan semua orang ada bulu dada. Nak tunjuk sikit bulu dada. Tak nak kancing. Macam mana nak buat? Tarik kain, tarik seluar naik atas, pusat. Tapi orang duk pakai, nak tarik macam mana? Perut boroi. Duduk bawah pusat, tak kancing ni juga, habis. Tak sah sembahyang. Penting lah. Penting buat pakaian. Mengaji je dapatnya. Mengaji je dapat. Tak mengaji ni semayang aje lah. Ikut adat. Imam gerak, dia bergerak. Mulut automatik bunyi. Baca automatik. Tak ingat apa pun. Tahu-tahu salam lah. Dia panggil semayang adat. Yang keempat. Berapa dah? 47. Nak habis ke 6 sempat ke? Tengok jap. Memelihara waktu. Sembahyang tu memelihara waktu. Ini tak ada apalah. Maksud memelihara waktu. Pastikan sembahyang dalam waktu. Kita ada mengaji sungguh-sungguh tak dalam waktu. Maksudnya waktu Zuhur masuk macam mana? Cara masuk waktu Zuhur. Tengok jam. Tak ada. Zuhur masuk apabila zawal dia panggil. Apabila bayang-bayang gelincir. Tu kita dah bahas dah sebelum ni juga. Dalam kitab kita ada. Gelincir. Lepas tu asar. Pacak kayu. Bayang-bayang 2 kali lebih panjang. Bukan. Bayang-bayang sama panjang dengan kayu yang dipacak. Maka masuk asar. Maghrib. Tenggelam semua cakra bulatan matahari di kaki langit. Tapi kesan merah, kesan cerah tu ada lagi. Sebab dia baru-baru. Dia panggil maghrib. Masuk maghrib. Isyak, kita legam. Tak nampak apa. Subuh, matahari tak nampak lagi. Tapi fajar dia. Kesan daripada nak naik tu dah nampak. Yang kita panggil subuh. Macam satu. Kena tahu belajar pula. Takwim kita yang bunyi tet-tet tadi tu. Tu. Bila bunyi tu, garanti ke masuk waktu? Ada? Tak garanti. Masuk garanti tu, Bukan. Salah ayat. Yang bunyi-bunyi tu tepat ke masuk waktu? Tak. Ni dia panggil ada waktu ihtiyat. Waktu berjaga-jaga. Iaitu lambat. Saya ada baca 2, 3, 1, 2, 3, 4 minit. Ada kata 1 minit, satu kata 2 minit, 3 minit, ada kata 4 minit. Maksudnya dah masuk 4 minit baru bunyi. Dah masuk 3 minit. Bergantung pada saya baca bacaan. Tengok kat ahli falak. Dia ihtiyat, dia curi dulu. Sebab lebih baik terlambat bagi tahu daripada terawal. Kalau terawal tak sah sembahyang, tanggung orang yang buat tu. Jadi dia pun lambat. Dia kira. Dia kira ni. Pakai kira je. Ilmu falak, ilmu hisab. Kira. Dah tahu. Lagi 100 tahun, isyak pukul berapa-berapa dah tahu dah. Entah bila dah dia kira ni. Berapa tahun dah ada kat sini? 10 tahun dah kat sini? 5 tahun. Dekat kedai ada berapa tahun? Masa dia ejah tu berapa tahun lagi? Program dia tu. Tepat? Tak. Habis tu, tak boleh percaya. Boleh percaya sebab dia terlebih masuk. Terlebih masuk waktu. Maksudnya, 1, 2, 3, 4. Macam tu je. Mungkin seminit lebih, 2 minit lebih, 3 minit lebih, 4 minit lebih. Nak cerita apa? Nak cerita, begitu juga yang ini, yang dalam ni. Sama je. Yang semua sama. Dia dipanggil waktu ihtiyat, waktu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan maksud biar dah masuk kita tak bagi tahu lagi sebab kita cuma kira, kita bukan tengok matahari. Kita tambah seminit supaya kalau ada perpuluhan tu kita settle. Okey. Bukan masalah kat situ. Kalau buka puasa, tak ada masalah sebab dah terlebih masuk. Betul.
Masalahnya orang semayang lambat. Zuhur dia buat jamak. Tapi dia tak musafir. Mana? Dia semayang Zuhur 4.40. Asar 4.45. Habis Zuhur tu semayang asar. Macam jamak. Macam jamak. Masalah orang macam ni. Sebab sebenarnya dia semayang tu dah waktu asar. Dia kena belajar lah waktu tu. Waktu ihtiyat tu. Jadi kalau nak buat macam tu macam mana? Bukan ajar ni. 10 minit sebelum semayang dah Zuhur. Kemudian tunggulah 3-4 minit baru semayang asar. Jangan betul-betul rapat. Kata, ada masa lagi, ada masa lagi ni. Sikit lagi. Ada 5 minit sempat nak habis waktu. Sedangkan dah masuk waktu lain. Jadi kena belajarlah tentang masa-masa tu. Kalau tidak, semayang dia boleh jadi qada. Bila qada berdosa. Sebab dia semayang ujung waktu, jadi qada berdosa. Kalau tersembahyang lambat, tak dosa. Jadi masalahnya dekat waktu sebelum, bukan waktu selepas. Jadi bab buka puasa tak ada masalah ikut ni. Sebenarnya dah terlebih pun. Sahur. Sebab tu sahur ada imsak. Tu guna dia. Kata imsak tak boleh makan lagi. Betul. Campur sekali dengan ihtiyat sahur, ihtiyat subuh. Katalah 5 minit. Maknanya sebenarnya 5 minit je ada. Nampak? Aku tak risau dah. Allah hari tu saya ingat dah. Masa tengok ni. Gok. Allahu Akbar. Dah lagi tengah. Lepas tu ludah tuih konon-konon. Habis lah. Tak ada apa dah lah. Sebab tu adik 10 minit imsak tu guna dia. Memang imsak tu maksud menahan diri dengan maksud jangan makan. Tapi bukan bermaksud tak boleh makan. Bukan. Imsak tu tak boleh makan bila subuh. Bila masuk subuh, bukan masuk subuh waktu pukul berapa tu. Masuk subuh terbit fajar sadiq. Tengok tepi langit. Jadi kiraan ni ihtiyat. Jadi hati-hati kat situ. Jadi elok dah 10 minit tu. Elok dah. Dia tunggu saat-saat akhir. Allah, sikit berkira sungguh. 10 minit berkira. Ada 10 minit lagi. Lek lo. Tembak je air. Tak minum lagi air. Sebab dah penuh juga. Macam biasa buat tu semua. Lek aja. 5 minit lagi. Lek lo. Confirm pernah buat. Confirm buat. Tahun ni jangan buat kerja-kerja terkutuk macam tu lah. Jangan buat. 10 minit sebelum. Masih 10 minit dah. Gok. Lepas tu nak gosok gigi lagi. Kan? Gok. Masuk bilik air. Masa tu lah gosok gigi dalam masa 10 minit tak akhir. Jangan dah buat gitu. Jangan. Penting belajar memelihara waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Nak habiskan juga 6 tu. Pendek je ni. Menghadap kiblat. Jagalah kiblat kita. Berapa kali kalau kita betul-betul belajar bab kiblat, sekerana 6 perkara ni mesti selesai sebelum sembahyang kan? Kalau betul-betul kita risau tentang kiblat, setahun 2 kali kita akan cek istiwa azam. Allah dah bagi kita free. Tak payah panggil Jabatan Agama Islam untuk ukur, untuk cek tu. Pakai rubuk mujayyad, tak perlu. Setahun 2 kali. Tahun pertama tu kita tengok dululah, tanya orang-orang itu je dulu. Yang seterusnya kita boleh tengok dah. Setiap bulan 5 dengan bulan 7. 28 bulan 5 dengan 16 bulan 7. Free Allah bagi. Kompas garanti tepat, sikit pun tak lagi. Sebab kompas ni made in Allah Ta'ala. Kompas tu made in China, made in Korea, made in London. Yang kompas yang kita pakai tu. Ni kompas made in Allah Ta'ala. Macam mana? 28 hari bulan 5, tiap-tiap tahun. 28 hari bulan 5, pukul 5.16 petang. 28 hari bulan 5, pukul 5.16 petang. Masa agak petang lah kan. 28 bulan 5. Kalau dia tahu tu tahun lompat, 27 bulan 5 lah. Tahun lompat maknanya dia tak ada 29 hari kan. Dia tak ada 29. Dia sampai 28 je. Maka 27 lah. Tengoklah tahun tu ada tahun lompat. Tahun ni ada tu? Tahun ni tahun lompat? Maknanya tahun ni 28 Mei. Betul tahun ni? Terus jadi. Praktikal terus. Tahun ni bukan 28, 27 lah. Sebab dah curi. Yang tu betul tak? Kurang 1 kan? Ke terbalik? Jadi 27 lah. Betul tak? Betul kan? Betul? Ke jadi 29? Tahu 29 hari. Nak cerita sepatutnya 28 Mei. Sebab tahun lompat dia kurang. Jadi maknanya 27 lah. Kurang 1. Saya takut terlebih 29. Bukan. 28 Mei cek. Maknanya tahun lompat 4 kali
Meh. Bukan mas, lambat lagi. Nak cepat. Risau dah tu. Meh, 5. 4 tahun, dia sebab dia suku kan. Ingat lagi belajar dulu. Dia suku jadi satu. Jadi 4 tahun, lompat. 4 tahun, lompat. 4 tahun, 28 hari. 4 tahun. Macam mana? Dia 28. Lepas 28. 29 yang lompat. Jadi 28, 29 gitu. Okey. Gitu. 28, 29. 28, 29. Okey. Ketika tahun lompat mana 29 lah. Mana bukan tahun ni. Tadi orang kata tahun lompat dia angguk. Kita pening kok. Maknanya bukan tahun lompat lah. Maknanya bertahun ni 28 bulan lah. 28 bulan Mei. Sebenarnya 28 dengan 27 tak beza banyak pun. Dia punya lari tu sikit sangat. Tak nampak pun. Pukul 5.16 petang 28 Mei, pergi kat tempat lapang, pacak kayu. Kalau ada bayang-bayang baru boleh. Kalau tak ada bayang-bayang tak boleh. Ada matahari kan. Bila ada bayang-bayang, garis bayang-bayang tu, bayang-bayang tiang yang kita pacak, kayu yang kita pacak. Okay? Maka kiblat dia adalah menghadap ke tiang. Kompas ni made in Allah Ta'ala. Ataupun 16 hari bulan Julai. Sama jugalah. Kalau tahun lompat, kurangkanlah. 16 Julai, 5.28 petang. Sama juga. Sebenarnya yang ni boleh Google je pun. Cari istiwa azam. Memang keluar tu lah. Siap, kalau Google, siap waktu tu, dia letak telur tu berdiri. Tak jatuh. Bukan telur India bukan. Ni telur bukan. Telur India yang pecah dalam tu. Tak boleh buat telur goyang, tak boleh buat tu. Ni telur betul, telur kita ni. Okay? Letak, dia tak jatuh. Adalah dia punya peristiwa apa benda. Saya pun tak ingat lah. Dia adalah ada kajian-kajian dia. Sebab matahari gitu gini gitu, bulan gitu gini. Gravity tak gravity. Jadi dua waktu tu boleh cek setiap tahun. Ni 28 hari bulan 5 ni cek. 5.16. Dah tahu. Kalau betul-betul dipelihara, maka semayang dia okey lah. Keenam, innamal a'malu binniyat. Ni tak ada apalah. Penting niat, belajarlah niat macam mana nak masuk. Nak masuk niat macam mana, qasak ta'arud ta'yin, solat Jumaat ada tambah lagi imam makmum. Kalau solat Jumaat tak ada imam makmum tak boleh. Kalau nak qasar tambah lagi 2 rakaat. Tu semua tu lah. Bab tu kena belajar bab niat dalam takbiratul ihram. Kita dah banyak ngaji bab tu. Yang ketujuh, ketika semayang akan datang. Ketika semayang. Yang ketujuh ketika semayang. Dan yang ketujuh takbiratul ihram. Situ, berhenti kat situ. Ketujuh. 6 akan datang, kita akan bahas berkaitan dengan 6 lagi ketika semayang untuk sempurna semayang. Dengan sempurnakan 6 yang tadi, sempurnakan 6 tengah semayang akan datang, dapat 12,000 apa tadi tu? 12,000 perkara. Wallahu a'lam. Astagfirullah berkafarah dan suratuna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta lilladzina amanu wa 'amilus salihati wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.